A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama diberikan sedikit kelapangan, bagi yang berkelapangan lah ya, untuk kita meluangkan sedikit masa bersama-sama di dalam sesi live kita, kerana pada waktu ini saya tengah tak ada apa-apa nak buat sikit lah. Kami baru je lepas sembahyang subuh dekat Finland, dan sambil-sambil mengemas rumah ni saya teringatkan kepada beberapa perbincangan yang pernah diadakan berkaitan dengan kupasan Imam Birgizi di dalam buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah, yang bersesuaian dengan apa yang sedang banyak saya bincangkan di Instagram dan juga di Facebook. Dan kebetulan perkara yang sama juga saya bualkan dengan anak-anak lepas makan malam tadi. Jadi saya fikir mungkin ada kesesuaiannya untuk saya kongsikan dengan sahabat-sahabat, iaitu perbincangan berkenaan dengan soal menuntut ilmu, belajar, apakah bentuk-bentuk kejahilan ataupun kebingungan yang boleh dirawat. Mudah-mudahan ada serba sedikit manfaat daripadanya. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang tidak familiar dengan Imam Birgizi, yang pernah saya banyak wacanakan pemikiran beliau dalam 5-6 tahun yang lalu, Imam Birgizi ini agak unik dari sisi pandang saya, kerana walaupun beliau itu adalah merupakan seorang ilmuwan, tetapi setiap kali beliau mewacanakan hal-hal dalam soal agama ni, beliau banyak menekankan tentang kepentingan cara berfikir, metodologi, kerana punca kepada pelbagai konflik dan masalah yang berlaku ialah sesuatu yang berada di sini dan juga yang berada dekat sini lah kan. Jadi it's not a matter of knowing and not knowing, tapi there were a lot of confusions. Ada banyak kekeliruan yang berlaku dalam memproses kat sini dengan dekat sini tu. Jadi karya-karya dia tu agak menarik kerana banyak nasihat yang diberikan, bukan sifatnya hanya sekadar memberitahu, tetapi membetulkan cara. Jadi itulah yang kita nak tengok sedikit daripada apa yang beliau ada kemukakan untuk perbincangan kita. Baik, saya tengok sedikit apa yang ditulis ya. Di dalam buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah, sahabat-sahabat kalau tak biasa tu jangan orang kata pedih mata ke ataupun takut tengok kitab tu lah kan. Saya cuba permudahkan perbincangan mengenainya. Yang mana di dalam buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah, Imam Birgizi ada membincangkan tentang soal kejahilan. Jadi dia kata dalam kitab beliau tu, makna al-jahl wa anwa'ihi wa anwa'uhu, maafkan saya kalau saya salah baca baris bahasa Arab ke, betulkanlah saya, kerana saya pun secukupnya lah, seadanya lah bahasa Arab saya. Jadi kata Imam Birgizi, maksud kejahilan dan jenis-jenisnya. Kata beliau, dan sebelum tu di awal tu, al-jahlu huwa thani min afatil qalb, ya, kejahilan ialah perkara kedua yang diletakkan di bawah bab penyakit hati. So you can imagine, kejahilan itu walaupun kejahilan berkaitan dengan soal belajar, dan semasa belajar kita menggunakan akal fikiran, tetapi kejahilan itu sendiri pada pandangan Imam Birgizi adalah merupakan penyakit hati. Dia bersangkutan dengan soal hal-hal yang berkaitan dengan soal niat, kemahuan, keinginan. Di dalam bahasa kita pada hari ini, mungkin kita membincangkannya tentang motivasi, ya. Jadi tujuan seseorang itu belajar. Jadi bila kita jahil,
bila kita tidak berilmu, maka dia bukan semata-mata penyakit akal fikiran, tetapi yang lebih induknya dia adalah merupakan penyakit hati. Kan, dia adalah merupakan kecelaan akhlak, kejahilan itu. Tapi macam mana perincian dia? Kita tengok sikit. Jadi kata Imam Birgibi, wa huwa adamul ilmi amman min sya'nihi an yakuna aliman. Yang dimaksudkan dengan kejahilan itu ialah apabila seseorang itu berada di dalam keadaan tidak berilmu di dalam perkara yang dia dituntut untuk berilmu mengenainya. Maksud di sini ialah seseorang itu dianggap sebagai jahil apabila dia tidak ada ilmu di dalam perkara yang dia dikehendaki untuk berilmu mengenainya. Jadi kejahilan ini ada kaitan dengan keperluan. Sebab manusia memang asalnya dilahirkan dalam keadaan tak tahu apa-apa. Maka kita tidak dianggap jahil kalau sekiranya kita tidak tahu dalam perkara yang kita tidak perlu tahu. Tetapi kita akan berada dalam keadaan jahil bila mana kita berada di dalam situasi kita tidak mempunyai ilmu berkenaan dengan sesuatu yang kita kena ada ilmu mengenainya. Saya bagi contoh, misalnya, apakah hukum belajar bahasa Melayu bagi seorang doktor berbangsa Pakistan? Sudah tentu kalau doktor berbangsa Pakistan itu tidak boleh berbahasa Melayu, dia tidak dianggap sebagai seorang yang jahil. Kerana apa keperluan untuk seorang doktor Pakistan belajar bahasa Melayu? Tetapi sekiranya doktor Pakistan itu bekerja di Malaysia dan berurusan dengan pesakit di Malaysia yang berbahasa Melayu, sekiranya tidak ada bahasa Melayu, maka bagaimanakah doktor tersebut hendak mengakses pesakit, melakukan diagnosis ke atasnya dan seterusnya mengemukakan rawatan ke atas penyakit beliau? Maka dalam situasi itu, tidak berbahasa Melayu adalah merupakan satu kejahilan ke atasnya. Walaupun dia seorang pakar, dia seorang alim, specialist ya di dalam bidang perubatannya, tetapi dia dianggap sebagai seorang yang jahil kerana dia tidak mempunyai ilmu dalam perkara yang dia perlu ada ilmu mengenainya, iaitu bahasa Melayu tadi. Jadi ini juga merupakan satu penegasan bahawa kejahilan itu adalah bersifat dinamik. Hari ini saya jahil kerana saya ada sesuatu yang saya perlu tahu, tapi saya tidak tahu. Maka saya pun belajar dan hari ini saya tahu, justru kejahilan itu hilang. Tetapi esok apabila muncul keperluan baru, maka saya menjadi jahil kembali kerana telah muncul satu keperluan baru yang saya tidak ada ilmu mengenainya, justru saya kenalah cari ilmu tersebut. Dan ini menjadikan proses menuntut ilmu itu perlu berlaku sepanjang hayat kerana macam-macam keperluan kan yang muncul daripada semasa ke semasa. Jadi kita pun sama ada keperluan itu bertambah kerana kerja kita bertambah, tanggungjawab kita bertambah, ataupun keperluan itu bertambah disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Jadi ini merupakan ruang lingkup yang mengapa saya selalu menekankan tentang pentingnya bagi apabila kita belajar, bila kita menuntut ilmu, kita tidak terlalu laju bergerak ke hadapan ya dengan menjadi orang kata terkenal, menjadi selebriti, menjadi penceramah bebas, menjadi orang yang muncul di sana sini dalam keadaan kita baru sahaja belajar. Kerana apabila kita memposisikan diri kita begitu cepat ya untuk menjadi orang yang dirujuk, yang kata-katanya tersebar, maka kita menambah bebanan ke atas diri kita, tanggungjawab kita untuk tahu dengan lebih banyak, dan ketika itu mungkin kita tidak boleh terkejar untuk mengisi keperluan tersebut. So, kenapa menyusahkan diri sendiri? Maka sebab itu kita kena berhati, ya, berhati-hati dalam bab yang seperti ini. Okey. Seterusnya, kata Imam Birgivi, kejahilan ini ada dua jenis. Ya, jenis yang pertama ialah al-basit. Kejahilan yang straightforward, kejahilan yang simple. Manakala kejahilan kedua yang dibincangkan di bahagian hadapan nanti ialah jahil yang murakkab, ya, jahil yang kompleks, yang berlapis-lapis.
yang kita nak lihat. Jadi kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kejahilan yang simple. So kejahilan yang simple ini, kata Imam Birgivi, ashabuhu kal an'am. Start lagi dah memang kena belasah lah kan. Kata Imam Birgivi, kejahilan yang pertama ni adalah maksudnya kejahilan yang simple, yang very straightforward, dan orang yang jahil dalam kategori ini, mereka ini adalah seperti binatang ternak. Ya. Dari manakah datang yang dikatakan seperti binatang ternak itu? Yang kata, ish, kasarnya bunyi. Ya. Datangnya perkataan ternak itu ialah daripada ayat Al-Quran sendiri yang Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Ya, kata Allah SWT, walaqad dhara'na, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi yang sesungguhnya kami telah jadikan neraka jahanam itu ramai di dalamnya terdiri daripada jin dan manusia. Siapakah mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini diberikan hati, tetapi mereka tidak memahami menggunakan hati mereka itu untuk menjadi orang yang terdorong untuk memahami. Ya, kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha, diberikan mata tetapi tak digunakan mata itu untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan telinga tetapi tidak digunakan telinga itu untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itulah yang seperti binatang ternak. Kata Allah SWT, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini adalah ayat Al-Quran yang sangat keras, ayat Al-Quran yang sangat penting untuk menjadi peringatan bagi kita yang tidak mahu belajar. Apatah lagi, tidak mahu belajar dalam keadaan banyak nak mengajar. Ya, kalau sekiranya tidak mahu belajar ni, kita kena ingat bahawa pernah sahabat, ada di sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada baginda, kalau sekiranya dia itu mengamalkan perkara-perkara yang asas dalam Al-Quran, dia bersolat, dia berpuasa, ya, meninggalkan perkara yang Allah larang dan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, adakah dia boleh masuk syurga? Nabi SAW kata, ya, kamu boleh masuk syurga. Maknanya ada orang yang pemahaman dia dan amalan dia sangat basic dan sangat sedikit, tetapi dia dapat masuk syurga. Allah SWT pilih dia untuk masuk ke syurga tanpa mempelajari benda-benda yang kompleks dan complicated, dan benda itu well understood. Ya, tetapi apabila kita memilih untuk berada dalam situasi yang keluar daripada simplicity tersebut, contohnya lah, bila kita aktif dekat social media, kita banyak bercakap, kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan ini, kita nak buat benda-benda yang sedemikian rupa, maka kita telah meletakkan diri kita di dalam posisi yang Imam Birgivi sebutkan tadi. The more you need, maknanya the more responsibility you have, and then the more knowledge is required. Kan? Jadi dalam situasi yang macam ni, Allah Ta'ala kata dalam neraka jahanam itu dipenuhi oleh manusia yang sifatnya ialah ada akal tak fikir, ada mata tak tengok, ada telinga tak dengar, ya, mensia-siakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi Allah berikan perumpamaan mereka itu seperti binatang ternak, al-an'am, ya, farm animal. Kenapa binatang ternak? Bukannya binatang, ya. Apa beza di antara binatang ternak dengan binatang liar? Binatang liar ni dia smart, binatang yang duduk dalam hutan, yang lepas bebas. Mereka ni adalah haiwan yang pintar sebab mereka kena ada strategi untuk mencari makanan, untuk survive. Tapi bila mereka jadi binatang ternak, ya, binatang ternak ni adalah seburuk-buruk perumpamaan. Ya, kalau contohnya orang kata kambing, kan, maknanya duduk termenung je kambing tu, tak ada buat apa-apa. Lembu, ya, tak erti nak cari makan sendiri, kecuali diberikan makanan, makan, diberikan makanan, makan. Dan itu sajalah kehidupan binatang ternak tersebut. Jadi Allah SWT mengumpamakan orang yang ini adalah seperti binatang ternak, dan mereka itu lebih teruk daripada binatang ternak. Kenapa lebih teruk daripada binatang ternak? Kita lihat apa yang Imam Birgivi sebut.
Sebabnya ialah lifaqdihim ma bihi yamtazul insanu anha, kerana dia telah, orang yang jahil seperti ini adalah orang yang telah kehilangan sesuatu yang menjadikan dia itu berbeza, yang menjadikan manusia itu berbeza daripada binatang ternak. So apa bezanya di antara kita dengan lembu? Beza di antara kita dengan, kita makan, lembu makan. Kita berak, lembu berak. Kan? Lembu beranak, kita pun beranak. Jadi apa beza di antara kita dengan lembu? Bezanya di antara kita dengan lembu itu ialah kita ini orang yang belajar. Orang yang boleh merawat kejahilannya untuk bertukar daripada tidak tahu kepada mengetahui. Tetapi, dan itulah yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Tetapi kalau dia tak jaga benda tu, maka jadilah dia seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Litawajjuhiha nahu kamaliha. Kerana manusia itu sudah pun diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia itu boleh bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah kesempurnaan. Tapi dia tidak melakukannya, membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Fama wajaba ilmuhu mimma sabaq hurima jahluhu. Maka apa-apa perkara yang seseorang itu wajib ada ilmu mengenainya, maka haramlah kejahilan ke atas dirinya. Ya, contohnya lah pada tahun 2000, pada tahun 2014, pada tahun 2015, in a situation yang mana saya tidak ada pengetahuan tentang sains pembelajaran, it's okay sebab dia adalah satu ilmu yang khusus. Tetapi apabila saya diberikan tanggungjawab, diberikan amanah untuk menjalankan sebuah sekolah, to run a school, maka saya kena tahu selok-belok hal yang berkaitan dengan sekolah. Bukan daripada bukan just kita buka je sekolah and then let our school be another school. Tidak boleh begitu. We need, when you do something, when you uphold a responsibility, then additional knowledge is required, and that is to understand and to know better about learning sciences, about education. Kena belajar mengenai benda ni. Maka sebab itu datanglah satu tanggungjawab baru, iaitu untuk mencari ilmu. Kerana saya berada dalam situasi saya wajib ada ilmu terhadap kerja yang saya buat tu. Kan? Jadi wama la fala, itu kaedah dalam bahasa kitab-kitab macam inilah. Mana-mana benda yang kita tidak wajib mengetahuinya, maka tidaklah berdosa kalau sekiranya kita jahil mengenainya. Ya, jadi contohnya saya memang zero knowledge tentang finance, tentang keuangan, tentang perubatan, tentang pengurusan keuangan. Jadi saya tak ada apa-apa kesalahan dalam keadaan saya tidak ada ilmu finance, kerana dalam tugasan, dalam kerja saya, finance ini dibuat oleh orang yang arif berkaitan dengan finance tu. Tiba-tiba dalam pembelajaran saya di Finland ini, saya dituntut untuk menyediakan satu financial model yang saya kena submit, dan itu telah membingungkan saya because nak guna Excel pun saya masih lagi terkial-kial, apatah lagi nak buat formula dalam Excel tu. Tiba-tiba within 2-3 months saya kena come up with financial model sekolah dan mengulasnya kepada pensyarah. So itu menjadi satu cabaran baru kepada saya yang saya kena atasi dalam pembelajaran saya sekarang. Okey. Jadi seterusnya kita lihat apa dia kata, wa ilajuhu, apakah rawatan kepada kejahilan tersebut. Sambil itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Thank you so much for friends and everyone who are joining our live session today. Kepada siapa yang join sesi live ni, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Sekarang kat Malaysia 7, 8, 9, 10, 11, 12 pukul 12.03 tengah hari. Okeylah ya, sebelum masuk waktu Zuhur. Okey, wa ilajuhu, dan rawatan ke atas kejahilan itu, ba'da ma'rifati ghawailihi wa fawaidil ilmi mimma sabaq fi fadl ilmi, dan rawatan ke atas kejahilan itu selepas kita faham apakah keburukan sifat jahil dan apakah pula faedah berilmu yang telah dibincangkan di dalam bab kelebihan ilmu, bab yang sebelum daripada ini. So ubat kepada kejahilan apa? Rendam buku, lepas tu minum air rebusan buku, bukan ya?
Apakah rawat ubat kepada kejahilan? Ubat kepada kejahilan ialah at-ta'allum. Ubat kepada kejahilan ialah belajar. At-ta'allum maksudnya belajar. Tapi perkataan at-ta'allum ini dia tidak cukup untuk kita menterjemahkannya hanya bermaksud belajar. Kerana perkataan at-ta'allum itu ialah satu perkataan yang berasal daripada perkataan alima yang datang daripadanya ilmu, tetapi bila perkataan itu dibentuk di dalam acuan ta'allum iaitu tafa'ul dalam bahasa Arab, dia ada konotasi. Inilah satu keindahan bahasa Arab ya, sebab dalam bahasa Arab salah satu daripada ilmu yang kita belajar ialah ilmu sorof. So ilmu sorof ini contohnya dulu saya pernah sentuh beza di antara sami'a dengan istama'a. Kan dua-dua asalnya sama, tapi bila perkataan sami'a dikembangkan menjadi istama'a, maka dia ada konotasi yang berbeza. Maka at-ta'allum ini dia dibina di atas, kalau orang belajar sorof, sirah tafa'ala. Dan tafa'ala ini ada beberapa maksud. Ni saya cuba kongsikan dengan sahabat-sahabat apakah maksud ta'allum. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu belajar, kita rasa macam tu saja, tapi kalau ta'allum itu maknanya apa? Yang pertama, bila perkataan itu dibina di atas wazan tafa'ala, maka makna pertama dia ialah at-takalluf, ya, iaitu satu tanggungjawab, satu komitmen yang perlu dipenuhi. Bi an yu'ani al-fa'il liyahsula lahu fi'l min ghairi izhari dhalika ihaman ala ghairi, iaitu yang dimaksudkan dengan takalluf ini ialah apabila kita seorang pelaku kepada perbuatan tersebut menjaga perlakuannya supaya benda yang dia zahirkan itu tidak mengelirukan orang lain. Maksudnya bila perbuatan tafa'ala itu menggunakan so alima ni ilmu so kalau tafa'ala jadi ta'allama, so ta'allama ni maksudnya melakukan sesuatu ke atas ilmu dalam keadaan yang terpelihara supaya jangan apabila ilmu itu nyata, kenyataan ilmu itu tidak mengelirukan dan menyesatkan orang lain. So maksudnya bila kita sebut perkataan ta'allum, maknanya kita kena belajar, dan tujuan belajar itu ialah supaya apabila kita berinteraksi dengan ilmu dan kita gunakan ilmu, ilmu itu apabila kita gunakan dia tidak mengelirukan orang. Itulah tujuan belajar. So maknanya tujuan belajar itu ialah supaya kita tidak kelirukan orang. Dan untuk mengelakkan diri kita daripada mengelirukan orang, kita kena belajar sampai benda yang kita belajar tu jelas dalam kepala kita, clear. Maka apabila kita gunakan ilmu itu untuk menyatakan sesuatu kepada orang, orang tak confuse. Jadi itulah sebabnya kenapa jangan baru belajar sikit-sikit, baru tahu sikit-sikit, kita pun dah kelang kabut nak berdakwah, kelang kabut nak memandaikan orang lain ketika kejahilan diri kita belum sembuh. So perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak memenuhi maksud ta'allum dalam bahasa Arab tadi. Kemudian konotasi yang kedua ni menarik ya, konotasi yang diungkapkan oleh Sibawayh, ya, seorang tokoh penting dalam ilmu bahasa Arab. Kata Sibawayh, wa idza arada ar-rajulu an yudkhila nafsahu fi amrin hatta yudafa ilaih wa yakunu min ahlihi. Yang dimaksudkan dengan tafa'ala ni ialah apabila seseorang itu mahu memasukkan dirinya ke dalam satu-satu perkara sehingga perkara tersebut dinisbahkan kepadanya dan dia menjadi ahli ataupun seorang yang expert dalam hal tersebut. Jadi tafa'ala, bila dalam ilmu saraf bahasa Arab, tafa'ala ini merujuk kepada satu situasi bila mana seseorang itu mahu menisbahkan dirinya kepada sesuatu dan dia menjadi pakar dalam benda tu. Contohnya, katalah dia mahu menjadi seorang yang dianggap penyabar.
Jadi dia nak diri dia attach kepada perkataan sabar tu dan dia menjadi seorang yang arif tentang kesabaran, maka perkataan yang dipakai bukan sabar tapi tasabbara. Ya, tasabbara tu maknanya proses yang dia lakukan supaya kesabaran itu attach dengan dia, dan bila orang teringat dia, orang teringat sabar, maknanya dia telah pun tasabbara dan dia menjadi arif dalam soal kesabaran tersebut. Jadi samalah juga dengan ilmu. Bila seseorang itu mahu menisbahkan dirinya kepada ilmu dan mahu dianggap alim terhadap ilmu tersebut, maka perkataan yang dipakai ialah ta'allum. So ta'allum ni maksudnya satu proses yang dilakukan untuk menjadikan seseorang itu ternisbah kepada ilmu dan menjadi ahli kepada ilmu tersebut. So that is how orang kata detail ya cara bahasa Arab mengungkapkan sesuatu. Kemudian dalam erti kata yang lain, perkataan at-ta'allum itu macam kalau kita terjemah maksud dia kepada belajar, dia telah menghilangkan konotasi-konotasi yang kritikal yang kita sebutkan tadi. Dan perkataan makna yang seterusnya juga ialah sayrurah. Sayrurah ini merujuk kepada hasil kepada sesuatu. So bila kita nak sabar sehingga terhasilnya sabar, perkataan yang dipakai ialah tasabbara. Kalau kita nak berilmu sehingga terhasil sifat alim tadi itu, maka itulah yang dimaksudkan sebagai at-ta'allum. Ya, jadi ini adalah di antara beberapa konotasi yang ada kepada perkataan belajar. So apa pengajaran yang boleh kita ambil? Pengajaran yang boleh kita ambil, maksud dia belajar ini adalah satu benda yang serius, adalah satu benda yang boleh menyebabkan kita insaf bahawa kita tak cukup masa, kita tak cukup umur untuk menjadi seorang yang belajar. So bila kita sifat dia macam tu, kita tak ada masa lah nak layan benda-benda yang tidak bermanfaat, benda-benda yang membuang masa, ya, benda-benda yang membazirkan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita menjadi orang yang serius dalam bab ini. Tapi serius tu bukan makna serius sampai kita tak ada masa nak gelak kan. Jadi tapi maksud dia kita committed dengan tanggungjawab ataupun tugasan tersebut. Okey, dan sahabat-sahabat, kalau ada sebarang pembetulan ke pertanyaan ke yang hendak diajukan, type lah ya di ruangan komen, dan insya-Allah saya cuba respon kepada apa-apa yang sahabat ajukan, tanyakan ataupun kongsikan. Okey. Dan kalau ada sesiapa yang entah macam mana nak join sesi live saya ni kerana nak beregu dengan saya, boleh bagi tahu, saya boleh berikan link untuk saya tarik anda keluar dekat skrin di StreamYard ni kan. Tapi kalau tak nak, kalau malu-malu, kita stay je lah kan ya, ikuti perbincangan saya di sini. Okey. Mengapakah kejahilan ini terjadi? Waqad yahsulu, ada kalanya kejahilan ini terjadi bisababi ta'arudil adillatil aqliyah, disebabkan berlakunya pertembungan di antara dalil-dalil akli, iaitu evidence yang kita pakai untuk kita proses dia dalam pemikiran kita, ya, dan itu menimbulkan kejahilan. Ya, okey, ada soalan daripada Ummu Uwais Azizah. Jadi Ustaz, bagaimanakah kita nak tahu sempadan perkongsian ilmu jika kita memang sentiasa rasa diri tak cukup ilmu agama tapi faham sikit-sikit? Bagi saya jawapannya ialah kita tidak perlu tahu for the sake of tahu, tetapi tahu itu bersangkutan dengan apa yang kita nak buat. Kita dianggap jahil, kita dianggap tidak tahu bila kita tidak ada ilmu tentang benda yang kita nak kena buat tu. Jadi di situlah kita mengukur adakah kita ada ilmu ataupun kita tak ada ilmu. Jadi kita elakkan diri daripada terpinga-pinga pada memikirkan aku ni dah cukup ilmu ke tak cukup. Jangan fikir macam tu. Terus saja secara naturally menambah ilmu, dan kita menambah ilmu itu bila kita belajar daripada semasa ke semasa,
itu adalah sebahagian daripada orang kata macam second nature kita kan. Tapi bila muncul satu perkara, contohnya bila kalau katalah saya dekat sini, bila sampai datang bulan puasa akan timbul lagi isu. So bulan ni bulan puasa kali ni saya nak ikut jadual waktu puasa macam mana? Nak ikut jadual waktu Mekah ke? Nak ikut jadual waktu yang lain ke? Saya memang tak clear ilmu tentang benda tersebut kerana amalan kat sini berbeza-beza. Then pada masa itu saya sedarlah bahawa saya tidak ada knowledge yang cukup untuk decide ilmu saya tentang hal tersebut. Jadi saya kenalah cari ilmu. So dia adalah macam orang kata tolak tarik di antara benda ni. Tak tahu dan kena tahu. Ada tanggungjawab, tak sure macam mana nak buat, maknanya you don't have knowledge untuk handle benda tu. So dapatkan ilmu mengenainya. So di situlah. So dia sempadan itu adalah sempadan yang dinamik, berubah setiap hari kerana setiap hari ada macam-macam tanggungjawab dan peranan yang perlu kita lakukan. Jadi jangan kita terperangkap di dalam orang kata bayangan, so aku ni dah ada ilmu, dah cukup ilmu ke tak cukup. Kita tak perlu fikir benda tu sebab tak ada faedah untuk benda tersebut kita fikirkan. Yang pentingnya adalah sentiasa bersinergi di antara ilmu dengan tanggungjawab, peranan dan keperluan. Kan, insyaAllah. Daripada sahabat kita Fikri Mahmudah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana kita nak tahu kalau ilmu kita sudah cukup sebelum mula berdakwah? Terima kasih. Jadi dakwah itu sendiri bukanlah merupakan satu macam dia ada okay, officially hari ini saya mula berdakwah. Ya, dia bukan macam tu. Dia adalah something yang terjadi secara natural. Maknanya bila kita nak sampaikan sesuatu, bila kita nak memberitahu sesuatu dan kita sudah pun mula berdakwah tanpa kita melihatnya ataupun memikirkannya sebagai sesuatu apa yang dinamakan sebagai berdakwah. Saya masih ingat lagi pengalaman, tapi saya dah lupa lepas saya datang ke Finland ni, banyak pengalaman berhadapan dengan pelajar-pelajar masyarakat sebelum datang ke Finland dulu yang selalu saya sebut dalam ceramah, tapi saya dah lupa. Tapi antara yang saya masih ingat dalam satu program yang dikendalikan, saya tak ingat, mungkin dekat Sabah kot, semasa kami bercakap tu, bila kami terangkan tentang tujuan hidup, macam-macam lah benda yang kita bincang dalam program kita. So peserta tu saya masih ingat lagi, dia sebut lebih kurang, dia kata keazaman dia sebagai tanda terima kasih dia kepada program tersebut ketika mana kami menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada beliau. Dia kata balik nanti dia nak kongsikan apa yang dia belajar dekat sini dengan keluarga dia, dengan spouse dia, dengan anak-anak dia, dia nak sampaikan. Jadi sepanjang program tersebut, saya tak ada pun cakap tentang kewajipan dakwah, tentang keperluan dakwah. Cuma naturally bila dia rasa benda yang dia dapat tu ialah something yang berharga, maka dia rasa nak kongsikan, dia nak sampaikan benda tu kepada keluarga dia, kepada isteri dia ke suami dia, saya tak ingat, ataupun kepada anak-anak dia. So walaupun kami tidak ada bercakap tentang kewajipan berdakwah, tapi dia terus dengan sendirinya rasa terdorong untuk menyampaikan. Sebab itu memang nature kita. Bila kita tahu, kita nak sampaikan. Cuma bagusnya ialah dia tak adalah kata, oh, saya telah menjadi seorang yang tahu, maka saya ingin menjadi pendakwah. Dia tak cakap macam tu. Kan, saya nak buka channel YouTube lah contohnya kan. Atau zaman tu tak ada lagi lah benda-benda ni kan. Tapi dia kata saya nak share dengan family saya. Sebab memang nature kita, bila kita dapat something yang berharga, yang nikmat, yang sedap, kita nak share dengan orang yang kita sayang. Macam kalau saya dapat, saya masih ingat dulu-dulu bila buat program-program ni, kadang-kadang lepas program tu makan kan. So bila makan tu makan sedap. Bila makan sedap, naturally saya tengok bestnya kalau benda ni saya dapat makan dengan anak-anak, dengan isteri saya. Ya, kalau saya jumpa durian, ada orang Melayu, Ustaz, jom kita bawa Ustaz makan durian yang paling sedap. Walaupun saya sedang makan durian yang paling sedap, tapi fikiran saya rasa bagusnya kalau saya dapat kongsikan durian ni dengan
orang-orang yang saya sayang, dengan isteri saya, dengan anak-anak saya. So itu adalah nature kita, untuk kongsikan ia dengan orang yang kita sayang. Jadi dakwah itu macam itulah, maknanya bila kita rasa sangat gembira kita dapat hidayah daripada Allah SWT, ya Allah, nikmatnya daripada tak tahu kepada tahu, daripada kejahilan kepada berubah ke arah yang lebih baik. So naturally kita rasa nak share. Cuma dalam tahun 2020 ni, bila feeling tu datang, bila perasaan tu datang, you have to be careful. Nak share, fine, share with people around you, dengan orang yang ada dekat keliling awak, pada kadar yang sesuai dengan apa yang awak tahu. So bahayanya dulu, bila orang tahu something, dia nak sampaikan kepada family dia. Sebab itu orang lelaki seminggu sekali pergi sembahyang Jumaat, supaya bila dia pergi sembahyang Jumaat sebagai satu kewajipan, benda yang dia belajar dalam sembahyang Jumaat tu, ideally balik ke rumah, kongsikanlah dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi sekarang ni, bila kita tahu something, bila kita belajar something, kita nak jadi pendakwah, kita nak share, maka kita sedang baru saja lulus berenang, kita terus terjun daripada ferry ke tengah lautan. So memang mati lemas lah, sebab benda yang kita tahu tu baru sedikit kan. Jadi benda tu kita kena berhati-hati dan elakkan. Abu Wafa tanya, biasa dengar jahil murakab, apakah maksud sebenarnya? Nanti kita tengok ada dalam perbincangan kita yang seterusnya. Sekarang ni kita sedang bincang tentang kejahilan yang pertama, iaitu kejahilan yang simple. Ni baru simple ni. Kejahilan yang murakab ialah kejahilan yang kompleks. Kat depan nanti Imam Birgizi ada sebutkan, insya-Allah. Tuan Hafiz Syafi'i, teruskan menambah ilmu, sentiasa sinergi ilmu dengan tanggungjawab. Quote daripada apa yang disebut tadi. Terima kasih. Dan kita lihat sedikit lagi sebelum saya sambung. Saya perasan semangat berdakwah ini berasaskan seruan Nabi SAW, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ya, jadi setengah fahaman sampaikan je walaupun sedikit, walaupun menentang arus, ataupun buat orang rasa was-was dengan amalan diri selama ini. Dakwah kena teruskan. Kedua, kadang-kadang semangat nak menyampaikan apabila kita baru lepas dengar majlis ilmu, kita jadi terus nak menulis di media sosial, ya, sekadar peringatan dan tazkirah. Bagaimana pandangan Ustaz? Basically-nya pepatah Melayu sebutlah, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. So lautan itu, social media ini adalah lautan, ya, yang luas, ada pelbagai perkara yang kompleks di luar sana. Sedangkan kita ada kail, kita bukan ada jala profesional macam nelayan laut dalam, ya. Maka bila kita ada kail, maka level kita adalah level kita mengail ikan di kolam, mengail ikan di sungai. Jadi kalau kita nak share, kita share dengan kawan yang kita tahu. Jangan kita publikkan dia, jangan kita pergi kepada masyarakat, jangan kita bercita-cita untuk memviralkan sesuatu yang kita baru tahu sedikit ataupun yang kita baru dengar, kerana kita sendiri yang mendedahkan diri kita kepada orang kata kemudaratan. Dan yang keduanya juga ialah daripada sudut fungsi otak kita. Sometimes bila kita nak share ni, benda tu adalah berpunca daripada akal kita, daripada otak kita yang sudah terbiasa dengan instant reward. Sebab bila kita kongsi, maka kita akan dapat komen, kita akan dapat reaction daripada kawan-kawan kita. So itu telah mengeluarkan rasa lazat, ya, rasa sedap, dan dia menjadikan kita addicted kepada reaction tersebut. So kalau orang tak respon, dan saya tak sebut benda ni sebagai satu benda yang jauh daripada diri saya, kerana saya juga mungkin ada penyakit tu. Kenapa saya tidak berwacana di-block sepenuhnya, masih lagi di social media, walaupun saya tak suka sebenarnya social media ni, Facebook ni apa. Sebab di-block itu, bila saya tulis, saya tak dapat komen, saya tak dapat soal jawab. Anda tak boleh tanya soalan macam ni kan. Saya tulis something di blog, saya mungkin dapat 1 komen ataupun 2 komen. Jadi saya rasa macam tak best lah, sebab bila kita menulis, kita akan rasa lebih gembira kalau kita dapat maklum balas daripada orang. Oh, begini cara pemahaman dia, ini soalan yang dia tanya, ini perspektif yang dia mahukan. So dulu 10 tahun yang lalu, itu adalah situasi dekat blog. Saya tulis satu artikel, lepas tu saya post, dan saya turun bawah, saya bancuh air sikit nak minum ke apa ke, bila saya tengok, ya Allah, dah 30 komen. Ya, itu cerita tahun 2010, 2011. Maka
bila orang banyak komen, saya baca komen itu membantu saya untuk mengembangkan lagi penulisan saya. Tapi dalam masa yang sama juga, komen-komen itu telah menyebabkan otak saya merembeskan hormon yang menyebabkan feeling good tu ada. Macam, I'm happy, seronok bila tu. Jadi benda tu it could be something yang positif, it could be something yang negatif. Negatifnya ialah apabila macam ni lah, tahu sikit nak tulis, maka benda-benda yang kita nak tulis tu jadi fragmented. Kalau benda yang kita nak tulis tu ialah benda yang simple, okey lagi. Tapi kalau benda yang kompleks, yang sebenarnya kita baru tahu macam tip of the iceberg, tapi besar lagi benda kat bawahnya. Contohnya, aku baru dengar lah tadi ada ustaz cakap yang mengatakan sebenarnya masa Rasulullah SAW kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Aisyah tu bukannya umur 9 tahun, tapi Aisyah tu sebenarnya umur dia lebih kurang sama macam Fatimah. Umur dia lebih tua daripada itu. So saya pun nak share. Sebab you dengar benda tu is something yang exciting kan pada masa tersebut. Tapi kita tidak aware sebenarnya perbahasan di belakang topik tersebut sangat kompleks. Very complicated. Berkaitan dengan metodologi yang berbeza di antara sejarawan dengan ahli hadis yang menyebabkan benda tu berlaku. So, ideally nasihatnya ialah kalau rasa benda tu macam something yang very excited, jangan terus nak share. Cari lagi ilmu, fahamkan, kemaskan, matangkan, tengok pula lagi sumber-sumber yang lain, adakah pendapat yang berbeza mengenainya untuk mengukuhkan pemahaman kita. Kalau kita buat macam tu, most likely kita tak jadi nak komen sebab kita baru tahu yang sebenarnya baru tahu sikit je, dan excitement nak dapat feedback daripada orang tu kita gantikan dengan excitement pada mematangkan benda yang kita tahu. Macam learn more, understand better, see more angles kan terhadap perkara tersebut, insyaAllah. Jadi kita sambung lagi sikit. Mengapakah kejahilan ini terjadi? Saya tak bergerak lagi muka surat ni. Salah satu daripada puncanya ialah apabila berlakunya percanggahan di dalam bukti-bukti yang nak diproses oleh akal kita sehingga dia menghasilkan kejahilan di dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Yusamma hiratan. Hiratan ni bingung. Macam, so sebenarnya benda ni macam mana kita jadi keliru terhadap satu-satu perkara. Mungkin keliru itu, hirah itu terjadi kerana kita baru tahu sedikit daripadanya. Kan? Yang keduanya ataupun syakkan, menjadikan kita ini syak. 50-50. Ya ke tidak? Tidak ke ya? Kita belum lagi memahami sesuatu perkara itu di peringkat yang kita yakin. Wa taraddudan. Taraddudan ini berbelah bagi. Dia lebih sikit daripada syak. Syak ini 50-50 di atas sempadan. Tapi taraddud ini sekejap kita ke arah sini, tapi sekejap lagi kita macam mungkin pendapat yang di sini adalah lebih kuat. Maka kita berpindah randah di antara sini dengan sana. Pengalaman saya semasa saya belajar dahulu, perbezaan di antara metodologi salaf dengan khalaf, sama seperti majoriti rakyat Malaysia pada ketika tersebut, walaupun saya sendiri tidak pernah mentakrifkan diri saya sebagai seorang yang metodnya adalah metod khalaf, tapi naturally kerana kita belajar sifat 20 dan lain-lain dekat Malaysia tu, so maknanya naturally kita jadi macam tu. Tapi bila saya datang ke Jordan, diperkenalkan dengan beberapa perkara yang baru, maka saya fikir sebenarnya aliran salaf juga bukanlah satu benda yang sesat ke bertentangan, malah ini adalah satu pendekatan yang lebih bagus. Maka saya pun bertukar, lebih cenderung kepada aliran salaf. Tetapi sambil saya berkecenderungan kepada aliran salaf tersebut, saya belajar juga hal-hal yang berada di dalam metodologi khalaf. Saya mengaji kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti, kitab kecil je, Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Saya masih ingat lagi bila saya belajar buku tu, saya melihat bagaimana Syekh
Said Ramadan Al-Buti mengulas tentang soal akidah di dalam buku tersebut, maka saya rasa macam apa yang dikemukakan oleh salaf ini tidak satisfying pemikiran saya. Ada sesuatu yang perlu saya ambil manfaat daripadanya, maka saya pun lebih berarah ke sana. Jadi bertukar-tukar, kejap sini, kejap sana, kejap sini, kejap sana. Sebab matlamat akhir saya bukannya saya nak jadi salaf ataupun saya nak jadi khalaf, tapi saya nak kenal Allah dan saya nak faham bagaimanakah saya connected dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada masa itulah akhirnya saya rasa saya bukan salaf dan saya bukanlah khalaf, tetapi saya mengambil manfaat daripada kedua-duanya. Saya hanya tahu bahawa saya adalah seorang mukmin, saya seorang muslim. Ya, itu yang penting kepada diri saya. Jadi dalam proses di antara salaf dengan khalaf, salaf dengan khalaf tu, saya berada dalam situasi taraddud. Taraddud itu kerana kejahilan saya. Baru tahu banyak sikit belah sini, lepas tu tahu pula ekstra sikit kat sebelah sini. So saya navigate di antara keduanya. Dan kejahilan yang keempat pula ialah tawakufan. Tawakufan ni memang kita terus tidak membuat pendirian. Kita pause. Kita tak boleh nak membuat satu pendirian terhadap satu-satu hal tersebut kerana kita tidak cukup maklumat dan pemahaman untuk membolehkan kita membuat pendirian terhadap perkara tersebut. Kan? Baik. Jadi dalam situasi yang seperti ini, kita lihat lepas ni, kita tengok komen sedikit. Cadangan saya ialah sahabat kalau komen jangan terlampau panjang ya, sebab kalau saya nak letakkan dekat skrin tu dia tak tak cukup besar kalau panjang sangat, so macam kecil-kecil kan dia. Ada saranan, ini adalah respon Tuan Abdul Hakim Abdul Rahman kepada Ummu Uwais, soalan yang tanya awal tadi lah. Macam salah seorang guru kami di sini, Dr. Sulaiman Ad-Dukur pernah menyebut, betul ya, mengajar adalah zakat ilmu. Tetapi adakah ilmu kamu dah lepas tahap nisab? Kan? Kita ada kewajipan untuk mengeluarkan zakat, tapi kita hanya berkewajipan mengeluarkan zakat apabila mencapai kadarnya. Yang orang miskin tak perlu keluarkan zakat. Jadi maknanya kita ini berhati-hatilah dalam soal tahu sikit, kemudian kita nak berdakwah dan kita nak mengajar kan. Mungkin kita boleh tengok satu sesi lain, kupasan tentang persoalan orang kata balighu anni walau ayah tu, kita explore sikit apa sebenarnya konteks dan hal-hal yang dimaksudkan oleh Nabi SAW supaya seruan yang begitu melarat tadi tu, iaitu kena sampaikan ilmu, kena berdakwah walaupun kita baru tahu sedikit tu, dapat dirawat supaya dia tidak bertukar jadi penyakit. Ya, saya yakin tiada siapa yang faham yang mengatakan larangan itu mutlak. Ya, seperti yang disebut ulama, ilmu itu boleh dijuzukkan. Bahagian mana ilmu yang kita tahu dan sebagainya, saya tak nampak sepenuhnya di ruangan komen ni. Terima kasih kepada sahabat saya, Tuan Abdul Hakim Abdul Rahman, berkongsi ni tadi. InsyaAllah. So kita sambung sikit lagi. Fa'ilajuhu, dan rawatan ke atas kejahilan jenis yang tadi, confuse, kebingungan, taradud, ya, tawakuf tadi, rawatan dia ialah mumarasatu al-qawanin al-aqliyah, iaitu pada menjalankan reasoning process seperti contohnya ilmu mantik. So ilmu mantik ni adalah reasoning process. Di sinilah benda yang saya berletih daripada dulu sampai sekarang. Kebimbangan besar saya terhadap sistem pendidikan kita ialah apa yang lahir daripada sistem pendidikan kita adalah kerumitan yang dialami oleh masyarakat untuk menjalankan reasoning process. Very complex, tapi reasoning process ini saya berikan contoh macam yang saya contohkan semalam. Orang ingat, orang tak nampak yang ilmu agama ni adalah ilmu yang sangat memerlukan kepada akal yang sihat untuk memprosesnya. Malam tadi sebelum lepas makan malam, saya berbual dengan anak saya, lanjutan daripada apa yang saya share dekat Facebook ni. Saya bincangkan tentang bagaimanakah ulama' kita
membuat decision tentang soal pengharaman arak, kan? Arak diharamkan. Okey, ada hukum arak diharamkan. Cumanya apa yang ulama buat ialah ulama kena cari penjelasan pengharaman arak itu adalah berasaskan kepada ciri apa yang terdapat pada arak tersebut. Sebab ada banyak ciri pada arak. Adakah arak itu diharamkan kerana dia busuk? Adakah arak itu diharamkan kerana dia memudaratkan fizikal? Contohnya kena ulcer ke, penyakit liver ke? Adakah arak itu diharamkan kerana kriteria C, kriteria D, kriteria E, kriteria F? Jadi proses untuk mengenal pasti kriteria-kriteria yang ada pada arak dan kemudian menganalisis setiap kriteria tersebut, busuk ke sebabnya, mahal ke sebabnya, ketagihan ke sebabnya, memabukkan jenis yang macam mana, mabuk laut tu sama macam mabuk kerana minum arak ke, maka proses itu disebut sebagai tanqih al-manat. Maknanya ciri-ciri yang ada pada arak itu kita analyse, akhirnya ini tak konsisten, ini tak konsisten, ini tak konsisten, ini tak konsisten, ini tak konsisten. Akhirnya yang konsisten pada sifat arak itu ialah sifatnya yang memabukkan dengan mabuk yang menghilangkan fungsi akal. Dan kalau itulah kriterianya, maka apa yang diputuskan oleh ulama tentang kriteria arak sebagai asas pengharamannya itu disebut sebagai tahqiq al-manat. So sekarang ni barulah kita nak compare pula di antara arak dengan dadah. So boleh ke dadah ini diharamkan dengan mengambil hukum arak? Kenapa perkara ini penting? Sebab tidak ada dalil untuk dadah. Ya, janganlah pula orang tahu fi amadin mumaddadah, kan, tak ada kena bunyinya macam sama, tapi itu bukan dalilnya. So dadah ialah satu benda baru, tapi implikasinya memudaratkan, mendatangkan kemudaratan yang lebih kurang sama or even mungkin lebih teruk ke daripada arak. So macam mana kita nak menghukumkan hukuman ke atas dadah ni? So kita bandingkan dadah dengan arak. So nak bandingkan dadah dengan arak, nak bandingkan apa? Harganya dalam pasaran ke? Kenajisannya. So kalau sentuh heroin contohnya, sentuh opium contohnya, adakah physically benda itu najis seperti najisnya arak contohnya? Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, cara yang dipakai oleh ulama ialah reasoning process, dan di situlah lahirnya usul fiqh. So usul fiqh itu ialah satu disiplin akal dalam berinteraksi dengan nas. Ya, apabila Allah Taala kata bertanyalah kepada kampung, fasalul qaryah, tanyalah kepada kampung. So tanya kampung tu tanya siapa? Tanya balai raya ke? Tanya jambatan ke? So bila dikatakan tanyalah kepada kampung itu, maksudnya ialah bertanyalah kepada ahli kampung tersebut, penduduk kampung tersebut. Dari mana datang benda tu? Semua itu ada evidence yang support why this is the right way to think about the understanding of this text. Dan ini adalah benda yang bila kebat tak ada, kemahiran berfikir aras tinggi tak ada, macam-macam masalah timbul. Masalah rumah tangga tak boleh nak diselesaikan, masalah dalam masyarakat tak boleh nak diselesaikan. Dan apabila kebat is very poor in our education, akibatnya kita tidak dapat melahirkan pelajar yang boleh melakukan reasoning proses yang baik termasuk di dalam bidang agama. Maka yang berada dalam bidang agama adalah orang yang literalist, orang yang faham superficial, orang yang tidak dapat memproses. Cabaran-cabaran semakin pelbagai, tapi kalau yang lahir daripada belajar agama ini adalah orang yang tidak dapat, orang kata, berfikir secara dinamik dalam interaksinya dengan nas, maka macam-macam masalah yang timbul. Jadi kata Imam Birgivi, untuk merawat keraguan, kebingungan, tak pasti, dan kita kena jalankan proses mantik. So apabila timbul isu tentang jenayah rogol tempoh hari, saya faham hal itu datang daripada mana. Maknanya kejadian rogol itu ada dia punya steps di belakang dia.
ada situasi yang enabling dia. Contohnya, apabila seorang perempuan itu mengikut pakwa dia berdua-duaan pergi ke satu tempat yang isolated dekat rumah lelaki itu, dan di hujung daripada apa yang dia buat itu telah berlaku kes rogol. Maka dalam situasi yang macam itu, jenayah rogol itu nisbahnya tetap ke atas lelaki tersebut. Maka kalau dalam mahkamah contohnya, katalah selepas perbicaraan, maka hakim mengatakan bahawa anda telah didapati bersalah atas kesalahan merogol. Maka kesalahan itu tetap akan dikenakan ke atas perogol itu. Dia yang akan dikenakan tindakan ke atasnya, undang-undang ke atasnya. Namun, selepas keputusan dibuat terhadap siapakah yang bersalah dalam kelakuan jenayah tersebut, maka hakim akan mengambil pula peluang untuk menyampaikan nasihat. Dalam pada masa yang sama, saya juga ingin kongsikan nasihat, peringatan kepada si bangsa agar perkara 1, 2, 3, 4 yang menyebab, yang berada di belakang kejadian tersebut perlulah juga diambil kira. Elakkan daripada lifestyle yang menyebabkan kita hidup dalam kehidupan yang berisiko. So itu boleh dinasihatkan, tapi kita tidak mencampur adukkan di antara keduanya sehingga dalam keadaan kita tidak sedar, akhirnya kita meletakkan kesalahan itu ke atas, kesalahan rogol itu ke atas lifestyle perempuan itu tadi. Sedangkan yang melakukannya adalah sang perogol tersebut. Jadi dalam Islam, dia jaga benda-benda tu. Contohnya, saya ada sebutkan tentang sebab, ya, illah dan juga hikmah. Bila masuk waktu subuh macam tadi, bila masuk waktu subuh, kita pun bangun untuk mendirikan solat subuh. So kita dirikan solat subuh ini sebab apa? Adakah kerana solat itu wajib, atau adakah kerana masuk waktu subuh, ataupun kerana solat itu mencegah diri daripada kemungkaran? So kenapa kita solat? Jawapan kepada soalan yang saya tanyakan tadi dijawab dengan perincian yang dilakukan oleh ilmuwan pada membezakan di antara asas mengapa solat itu dilaksanakan, sebab kenapa solat itu didirikan, dan hikmah solat itu didirikan. Supaya, katakanlah, semayang, lepas semayang mengumpat, lepas semayang mencuri, lepas semayang bawa kereta tak ikut peraturan jalan raya dan memudaratkan orang lain. Habis itu mana perginya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar? Solat itu, ya, mencegah seseorang itu daripada fahsya, daripada zina dan kemungkaran. So apa puncanya? Dan kita kena lakukan qawaidul mantiq, reasoning process. Adakah sembahyang tanda seseorang itu baik, ataupun sembahyang adalah proses untuk membaikkan orang? So kalau dalam input, proses, output, solat ni proses ke output? Adakah matlamat ataupun natijah daripada sesuatu adalah dia bersemayang, ataupun sebenarnya semayang itu ialah satu proses untuk menatijahkan sesuatu yang lain? Pakai tudung. So tanda seorang itu muslimah ialah dia pakai tudung. So adakah pakai tudung tanda dia baik, ataupun pakai tudung ialah proses untuk membaikkan dia? Saya teringat semalam masa saya tengah masak tu, saya terdengar perbualan artis kita Sharifah Syahirah, ketika orang kata kenapa macam mana pakai tudung tapi masih mulut puaka dalam keadaan melawak-lawak tu. Saya tertarik dengan kata-kata dia. Dia kata dia tanya ustaz. So ustaz kata, saya ni boleh ke pakai tudung dengan mulut puaka macam ni? Jadi kata ustaz tu, kita mulakan dengan tudung, kalau tidak sampai sudah puaka ni, dia katakan. Jadi poinnya ialah pakai tudung bukan tandanya kita ni dah baik, tandanya kita ni telah sempurna. Tapi pakai tudung itu, menutup aurat itu ialah proses untuk membaikkan kita. Jadi akhirnya yang menentukan sama ada kita baik ataupun kita tidak baik ialah natijah daripada bertudung, bukannya tudung itu sendiri. Sebab tudung itu adalah proses untuk membaikkan kita. Sebab itu dalam Islam, dia ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iaitu ada akidah, ada fiqh dan ada akhlak. So kita solat, kita pakai tudung, kita baca Quran, kita menuntut ilmu, kesemua itu adalah proses.
Dan itu bukan ukurannya sama ada kita ni dah baik ataupun tidak. Itu adalah proses-proses untuk jadi baik. Yang tanda kita ini baik ialah apabila kita telah berakhlak dengan akhlak yang baik. Dengan memakai tudung, kita dengan menutup aurat, kita menjadi seorang yang lebih terjaga dari segi tutur kata, dari segi pemikiran, dari segi interaksi kita dengan orang di sekeliling kita. Bila kita solat, kita menjadi orang yang berdisiplin, kita menjadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah, kita menjadi orang yang conscious terhadap masa, mementingkan masa, ya, benda-benda yang macam tu. Jadi itu adalah caranya untuk orang kata kita merawat hal ini tadi supaya kita tidak confuse. So tak adalah macam kata alah orang sekarang ni semayang juga tapi geng-geng masjid tu lah pun yang ajarnya, so apa gunanya semayang. Akhirnya perkataan-perkataan itu mula jadi melarat-larat kerana kita tidak clarify awal-awal adakah solat itu tanda orang baik ataupun solat itu proses untuk membaikkan orang. So kalau kita faham bahawa solat itu adalah proses, maka fahamlah kita bahawa natijah daripada solatlah yang diharapkan, yang diinginkan, dan bukannya solat itu sendiri. So tidak cukup sekadar hijrah itu daripada tidak bertudung kepada bertudung, daripada clubbing kepada ke majlis ilmu. Sebab itu hanya merupakan satu perpindahan daripada satu proses yang tidak support kita untuk jadi baik kepada satu proses yang boleh memproses kita jadi baik. Tapi natijahnya, akhirnya adakah kita jadi baik ataupun tidak baik, dia bergantung kepada buah yang terhasil daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab itu Syekh Fathiyakan di dalam buku kecil beliau, Apa Erti Saya Menganut Islam, dia ada sebutkan di situ bahawa akhlak yang baik adalah samaratul Islam, adalah samaratul iman. Saya tak ingat exactly wording dia. Maksud dia, akhlak yang baik adalah buah daripada Islam kita. So kalau sekiranya kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, walaupun you semayang, walaupun you puasa, tetapi semayang dan puasa you itu tidak menatijahkan hasil. Ya, minta maaf saya kalau misalnya orang kata, tak yalah saya tak sebut ayat tu, tapi poinnya ialah kita, keislaman kita dengan kita melakukan amalan-amalan itu tadi tidak menatijahkan hasil, sebab yang nak dinatijahkan daripadanya adalah akhlak yang baik. Dia adalah hasil daripada beragama. So itu yang menimbulkan persoalan. Apa sebenarnya yang terjadi ketika mana semakin orang kuat beragama tapi semakin rendah akhlak kita, semakin buruk tingkah laku kita, semakin banyak pertelingkahan, konflik, masalah yang berlaku. It means that there is something wrong. Sama ada dengan input ataupun dengan proses. Ataupun kita tidak melanjutkan perjalanan kita. Kita meletakkan kemuncak agama ialah pada menunaikan proses tadi, iaitu daripada tidak semayang kepada semayang. So kalau dah semayang, maknanya dah bagus. Tak. Semayang itulah proses untuk membaguskan kita, supaya hasil daripada semayang itu tercegah dari kemungkaran, menepati masa, ingat Allah dan sebagainya. So dia perlu kat situ. Tapi adakah itu sebab kita semayang? Tidak juga. Itu adalah buah dia. Sebab kenapa kita semayang, balik pula pada bahagian input. Kewajipan semayang, semayang apabila masuk waktu zuhur, wajib semayang zuhur. Kemudian, apakah bezanya di antara wajib dengan fardu, seperti yang dibahaskan dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau orang kata satu solat yang bukan solat yang 5, tapi Nabi SAW tak pernah tinggal, so itu fardu ke wajib? Maka dalam mazhab Hanafi dibezakan di antara wajib dengan fardu. Maka yang fardu itu adalah yang 5, manakala yang wajib contohnya seperti solat witir yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu kalau kita pergi ke Turki contohnya, habis je semayang Isyak, maknanya orang akan semayang sunat Ba'diyah dan juga orang akan terus semayang sunat witir. Witir tu dah part and parcel of kita semayang Isyak tu. Dia tidak ditinggalkan. Dia bukan fardu, tapi dia wajib kerana Nabi tidak pernah meninggalkannya. Contohnya. Jadi di situlah ya penting bagi kita untuk memahami bahawa dalam ilmu agama,
reasoning process, structure yang diletakkan oleh ulama-ulama supaya kita boleh memahami Islam ini dalam bentuk yang berdisiplin, ada sebabnya. Walaupun saya juga sebenarnya tidaklah begitu mahu agar bidang agama ini terlampau complicated ataupun rumit, ya, sehingga orang jadi takut nak belajar, not like that. Tapi ini adalah zaman yang kita kena timbulkan balik ketakutan tersebut disebabkan oleh keliaran yang wujud di dalam masyarakat untuk tidak menghormati batasan ilmu, dan kita nak buat lebih daripada yang kita ada. Kita nak pergi ke tengah laut berbekalkan sebatang pancing dan satu mata kail. Jadi itu yang kita nak elakkan, sebab kita hidup di dalam keadaan fitnah. Ya, di akhir zaman ini terlampau banyak benda yang mengelirukan dan menyesatkan kita. So kita kena berhati-hati dalam hal ini. Okey. Kita dah 1 jam 5 minit. Mungkin kita tak boleh nak lanjutkan panjang sangat. Tapi sorry. Kalau kita kita go through laju sikit yang ini, kemudian kita pergi kepada murakab. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Birgivi sebagai murakab tadi? Okey. Falhiratu wa ta'arud, ya, falhiratu wa ta'arudul adillati qad la yumkin daf'uhu, yang mana kekeliruan dan juga kekeliruan yang terjadi ekoran daripada pertembungan di antara dalil-dalil mungkin sesuatu yang kita tidak dapat elakkan, ya, bi an la ya'lam bi an la yu'lam at-tarikh, kerana tidak diketahui sejarah di belakang satu-satu hukum, wamtana at-tarjih bil asbabil murajjahah, dan juga ekoran daripada itu kita tidak dapat membuat decision untuk memilih di antara 2-3 pendapat yang berbeza. So pendapat yang manakah yang kita nak select? There are situation yang kita mungkin tak boleh nak buat decision, ya, fayujibu syak. Maka dalam situasi macam tu terpaksalah kita berada dalam keadaan syak terhadap benda itu, ataupun mungkin taradud, kejap kita cenderung sini, kejap kita cenderung ke sana, ataupun kita tawakuf, kita terus tak buat apa-apa pendirian. Walihadza tawaqqafa ba'dul mujtahidin, ini adalah penjelasannya kepada mengapa sesetengah daripada mujtahid mereka itu bertawakuf. Maksudnya mereka itu tidak membuat decision untuk pilih pendapat manakah yang lebih tepat dalam beberapa masalah, fi ba'dil masail. Contohnya ka'immatina ats-tsalatsa, seperti imam kita yang tiga, fi su'ril baghli wal himar. Contohnya pada air bekas, air baki daripada yang diminum, yang dijilat oleh baghal dan juga himar. Contohnya ada satu bekas air dan air itu telah diminum oleh baghal. Baghal ini ialah kacukan di antara kaldai dengan kuda kalau tak silap saya, dan juga himar ataupun kaldai. So kalau kaldai jilat air daripada satu bekas, so air itu najis ke ataupun tidak? Dalam hal ini, kerana wujudnya beberapa permasalahan di dalam dalil-dalil yang merujuk kepadanya, maka sebahagian daripada para mujtahidin membuat decision untuk tidak orang kata menguatkan satu pendapat ke atas satu pendapat yang lain. Maknanya dibiarkan begitu sahaja. Wa Abi Hanifah rahimahullah fi atfalil musyrikin. Begitu juga pendirian Imam Abu Hanifah tentang atfalil musyrikin, tentang anak-anak orang musyrik. So anak-anak orang musyrik, kalau seorang kanak-kanak itu meninggal dunia dan dia adalah anak kepada musyrikin, adakah dia masuk syurga ataupun masuk neraka, contohnya. Jadi Imam Abu Hanifah tidak memilih pendapat ya ke tidak ke, biarkan macam tu saja. Kerana faktor-faktor yang disebutkan tadi. Waktul khitan. Waktu khitan ini merujuk kepada situasi bilakah Nabi SAW itu dikhitan, bersunat, ya. Wa dahrun munakkar, dan juga perbahasan tentang soal dahrun. Lafaz dahrun itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni dia tidak ada alif lam.
dia bukan dalam bentuk makrifah. Contohnya apabila seseorang itu bersumpah, saya bersumpah dengan nama Allah yang saya tidak akan bercakap, dan tempoh masa tidak bercakap itu disebutkan dahron. So maknanya tidak ada alif lam. So kalau dahron tu maksudnya selama-lamanya ke ataupun macam mana? Maka dibahaskan di situ. Kalau ada perkataan, kalau benda tu ada alif lam, ada the in English, then maksudnya ialah 6 bulan. Tapi kalau tidak ada alif lam, adakah itu bermaksud selama-lamanya dia bersumpah untuk tidak bercakap? Jadi dalam hal tersebut, ulama-ulama tidak membuat pendirian dalam hal tersebut kerana dua-dua ada dalil yang sama kuat ataupun ada kronologi sejarah yang tidak diketahui di belakang dalil-dalil yang berkaitan dan macam-macam isu lagi lah. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini, maknanya ulama tidak membuat orang kata decision, therefore kalau kita kejap cenderung kepada yang ini, kejap cenderung kepada ini, it is okay sebab kita kekurangan maklumat untuk menghilangkan keraguan tersebut. Okey. Sikit lagi sebab dah 1 jam 10 minit. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan jahil murakab? Terima kasih kepada kita kawan yang mendatangkan penerangan daripada halaman web Mufti Wilayah kalau tidak silap saya. Namun kita lihat sikit kepada apa yang diungkapkan oleh Imam Birgivi tentang jahil murakab ni. Jahil murakab ini huwa i'tiqadun ghairi mutabiq, iaitu satu kepercayaan yang salah, wa huwa syarrun minal awal. Ini adalah satu bentuk kejahilan yang lebih keji ataupun lebih jahat daripada yang pertama, yang simple tadi. Wa maradun muzmin, dan dia adalah merupakan satu penyakit kronik, penyakit yang berlarutan untuk satu tempoh yang panjang. Qallama yaqbalul ilaj, dan jarang sekali jahil murakab ini boleh menerima rawatan, dapat dirawat. Lianna sahibahu ya'taqidu annahu ilmun wa kamal, kerana orang yang jahil dengan jahil yang murakab ini, mereka itu beriktikad, mereka itu percaya bahawa kejahilannya itu adalah ilmu dan kesempurnaan. La jahlun wa marad, dan bukannya kejahilan serta penyakit. Maknanya dia tu jahil, tapi kejahilannya itu dia tidak menganggap kejahilannya itu sebagai kejahilan. Kejahilannya itu adalah ilmu, adalah kesempurnaan. Sangat bahaya. Maknanya kita sebenarnya jahil, tapi kita sangkakan kejahilan kita tu adalah ilmu yang menyebabkan kita begitu confident untuk bercakap. Saya mohon kepada Allah SWT supaya saya tidak termasuk dalam orang yang menyangkakan bahawa kejahilan saya itulah adalah ilmu. Semoga Allah mengukuhkan, orang kata, keazaman kita untuk terus belajar, untuk merawat kejahilan kita, dan jangan menjadikan kita ini termasuk dalam golongan orang yang menyangka, yang percaya, beriktikad bahawa kejahilannya itu adalah ilmu. Sebab macam mana nak rawat benda ni? Fala yatlabu izalatuhu wa ilajuhu illa an yattali'a ala fasadihi baghtatan bi'inayatillah. Dan kejahilan jenis macam ni tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dirawat kecuali apabila kerosakan yang dia cetuskan itu ditimpa dengan sesuatu secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila maksud dia, you learn your lesson in a hard way. Something really bad happen. Saya bagi contoh lah. Kerana salah cara kita mengungkapkan tentang satu-satu perkara, ia telah menyebabkan orang putus asa dalam proses dia untuk memperbaiki ni tadi, dan kemudian orang itu telah mengambil keputusan untuk membunuh diri. So kalau dia mengambil keputusan untuk membunuh diri, itu keputusan dia. Kesalahan dia, kalau masih valid lah untuk kita nak mempertimbangkan salah siapa ke apa, kesalahan itu ada di situ.
Tetapi untuk kita memikirkan dari segi penambahbaikan situasi, kalaulah orang itu membunuh diri disebabkan oleh percakapan saya yang datang daripada kejahilan yang mengelirukan, maka pada masa itu saya kena fikir balik, apa sebenarnya yang saya dah cakap? Apa sebenarnya benda yang telah saya ungkapkan sehingga menyebabkan seseorang boleh putus harapan, putus asa akibat percakapan saya. So itu sebab saya tekankan pentingnya kita berhati-hati dalam situasi yang ada pada hari ini. Kerana dalam situasi itu, orang jahil murakab hanya dapat dirawat kejahilannya itu bila satu benda yang mengejutkan, satu benda yang begitu besar terjadi, menimpa ke atas dirinya. And we don't want to learn our lesson in a hard way. Jangan sampai hanya musibah yang dapat menyedarkan kita. Cukuplah kita dapat disedarkan dengan nasihat, dengan peringatan, bukannya dengan musibah. Kerana bila musibah berlaku, ianya sangat perit, ianya sangat menyakitkan. Bahkan itu pun bi'inayatillahi ta'ala. Itu pun adalah kalau sekiranya Allah SWT izinkan. Dan baru kita dapat benda ni tadi. Jadi saya kira sekadar itulah ya, kerana sudah panjang, saya sasarkan 1 jam. So sekarang ni dah 1 jam 16 minit. Jadi harapan saya ialah mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan pada pagi ni, sekarang ni pukul 8 waktu di Finland, dan 9 pukul 1 asyik nak kena bilang dengan jari juga kan apa yang telah kita bincangkan. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat atas kesudian untuk bersama-sama di dalam sesi kita. Mudah-mudahan kita mengambilnya sebagai satu peringatan dan sebagai satu teladan bahawa kejahilan ini adalah merupakan penyakit hati. Dia adalah sesuatu yang associated dengan kerendahan akhlak. Therefore, kita kenalah berhati-hati melunaskan proses belajar yang telah seperti mana saya ulaskan di awal tadi, bahawa at-ta'allum ini adalah ada konotasi dia. Apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'allum ya, sebagai proses untuk merawat kebodohan dalam diri kita. Dan ini adalah benda-benda yang juga berada di belakang mengapa kita nak reform education system kita, kita nak reform sistem pendidikan kita, kerana kelemahan berfikir, ketidakmampuan untuk menjalankan reasoning proses induktif, didaktif, ya, macam mana kita nak saring benda-benda ni supaya kita dapat membuat satu pendirian, adalah merupakan musibah. Bukan sahaja kerana hal-hal rumah tangga, hal-hal kehidupan, hal-hal pendidikan anak-anak memerlukan kepada akal yang sihat untuk kita berfikir, malah juga sistem pendidikan yang melahirkan pelajar yang luruh bendui, melahirkan pelajar yang berfikir secara simplistik, maka kita kehilangan kandidat untuk berfungsi di dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang syariah. Sebab dalam bidang syariah, bila kita nak berinteraksi dengan dalil, bila kita nak mengulas ayat Al-Quran, bila kita nak analyse teks, dia memerlukan kepada ketajaman akal fikiran untuk memahami bagaimanakah argument itu dihasilkan oleh ulama, dan kita sendiri macam mana kita nak connect apa yang kita belajar dengan satu cabaran baru yang timbul. It's not a simple process. Dia bukan low level thinking skill, ya, tapi dia adalah merupakan satu kemahiran berfikir aras tinggi. Justru perlulah ya bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hal ini. Mungkin orang kata salah satu daripada benda yang perlu dielakkan ataupun yang perlu kita fikirkan ialah kerana education kita banyak fokus pada factual knowledge. So kita mengukur seseorang itu menjadi pelajar yang cemerlang ataupun tidak apabila dia tahu. Sedangkan tahu itu
tak cukup. Dia tahu, tapi macam kita sebut tadi lah ya, tahu ini, hari ni you tahu, tapi esok you mungkin jadi jahil balik. Therefore, sekolah yang berfungsi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang tahu adalah sistem yang expired, kerana menatijahkan walaupun you dapat straight A kerana you tahu, the very next day you dah start jadi orang yang tak tahu dah. Tapi you tak tahu nak navigate, macam mana you nak keluar daripada keadaan tidak tahu tersebut. Sebab selama proses belajar, kita terlatih untuk deal dengan factual knowledge, from not knowing into knowing. Sedangkan sekolah adalah tempat untuk kita nurture the process, untuk nurture learning skills, untuk nurture thinking yang baik, untuk nurture bagaimanakah bila ada 2, 3, 4 benda, how you resolve, how you solve the puzzle, benda-benda yang macam tu. Tapi bila semua benda tu tak ada, bila you buat medik, you tak boleh nak analyse patient dengan baik. You jadi literal, you jadi straightforward, dan boleh menyebabkan banyak kesalahan medico-legal berlaku. Ya, your registrar cakap pada you, tolong ambil bacaan ECG patient tu. You pun, okay pakcik, baring, pasangkan wire-wire semua, and then dah dapat bacaan ECG, you serahkan bacaan ECG you kepada registrar. Selesai tugasan. Tapi ada benda yang tak selesai. Lepas you ambil ECG, you biarkan pakcik tu terbaring dekat atas katil dengan wire-wire semua. Kan kalau dia cabut sendiri kan, you marah, kata memandai-mandai. Tapi you tak boleh patah balik dan cabut elok-elok dan kata, okay, terima kasih pakcik. Ya, nanti saya akan maklumkan yang seterusnya, pakcik boleh tunggu sekejap dekat situ. So bila kita tak buat benda tu, orang doktor senior kita kata ambil bacaan, kita buat bacaan ECG saja. You tak nampak benda tu secara holistik. Dan benda-benda tu melarat-larat. So medical legal macam-macam kes yang berlaku. Beberapa orang pensyarah universiti dekat Malaysia cerita dengan saya, telah berlaku perubahan kepada proses untuk select pelajar buat medicine, yang mana pelajar buat medicine ini, universiti kena start fikir bahawa mereka tak nak ambil orang yang straight A. Mereka nak ambil orang yang mungkin bawah sikit daripada straight A, sebab yang straight A daripada sistem kita ni adalah orang-orang yang factual knowledge, orang yang smart untuk cover content but not necessarily a good thinker. Dan if you are not a good thinker, then you have the potential of harming your patients in the future. Kan? Jadi kita kena berhati-hati dalam hal-hal yang tersebut. So gitulah, ya. Sedih Ustaz bila orang beri pandangan tentang perubatan namun dia bukan pakar dalam hal tersebut, hasil membawa mudarat kepada orang. Saya sebut, baru saya baca ni kan. Basically ini apa yang saya sebutkan tadilah. Ya, jadi dalam masyarakat kita golongan anti vaksin, kemudian golongan yang macam-macam lah yang membuat modul-modul yang sesat lagi menyesatkan, dan sampai orang kata susah kita nak menangani hal ini. Wallahu alam. Saya tak pastilah benda tu juga berlaku dalam society lain ke apa ke, tapi saya rasa ia tidaklah eksklusif hanya menimpa kita di Malaysia, tapi we know it very well, we know it better because it really happen in our society. So terima kasih sekali lagi Tuan Bashir Habibullah atas kesudian untuk bersama Puan Hasdin, terima kasih atas bersama. Begitu juga dengan sahabat saya Akhi Husaini Ibrahim yang telah bersama. Mudah-mudahan adalah ya sedikit manfaat daripadanya. Saya sudahkan sesi kita ini dengan sama-sama kita membacakan kafaratul majlis dan surah wal asr. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahil hidayati wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.